okey, dalam beberapa hari ini kita digemparkan, Malaysia digemparkan dengan satu istilah yang dinamakan sebagai pembersihan. Okey, pembersihan di dalam UMNO yang dikatakan sehingga kan ada di antara figura-figura hebat yang dilihat telah pun ditendang keluar oleh UMNO, sama ada sebagai ahli dan ada juga di antara mereka yang digantung sehingga 6 tahun, dan saya rasa rakyat Malaysia mengenali siapa mereka. Baik, di sini Datuk, saya ingin bertanya kepada Datuk, sejauh mana istilah pembersihan dalam UMNO itu menepati piawaian sebenar, tindakan wajar sebuah parti politik? Datuk, silakan. Pembersihan ini tidak wujud di dalam UMNO. Kita selalu melakukan daripada dulu lagi, iaitu kita melakukan tindakan kepada ahli parti yang melanggar perkara-perkara yang tertulis dalam perlembagaan. Dari itu, kalau tujuan kita untuk membersihkan, maknanya ada kekotoran. Jadi kita menghina ahli UMNO itu, kononnya dia membawa kekotoran. Sebenarnya tidak ada kekotoran yang dibawa oleh UMNO. Yang ada asbabnya kerana melanggar beberapa perkara yang tidak dibolehkan kepada ahli UMNO. Dari itu, perkataan pembersihan itu tidak wajar digunakan oleh satu parti yang pernah memerintah selama 61 tahun. Kerana yang nak dibersihkan ni siapa? Itu persoalan dia. Contohnya, kita nak membersihkan keahlian UMNO. Dari itu kita membersihkan keahlian itu dengan cara senyap, tak ada terbuka. Tapi kalau dah terbuka, itu bukan membersihkan. Itu ada agenda lain. Kalau bercakap tentang agenda, sebagaimana yang Datuk katakan tadi, sebenarnya betul lah, ramai di antara mengatakan bahawa bukanlah pembersihan sangat pun seperti yang diwawarkan dan sebagainya. Ia lebih kepada, maaf kalau saya gunakan inverted comma, mengatakan lebih kepada pembalasan dendam ataupun keputusan peribadi seseorang yang bernama Presiden. Pandangan Datuk di situ bagaimana? Iyalah, sebab kalau kita lihat bahawa yang kena pecat ni semua pengkritik Presiden, bukan pengkritik UMNO. Dia dalam parti ni, kalau kita kritik yang boleh menyebabkan seorang ahli itu terpecat jika melawan dasar. Kalau dia melawan dasar yang diputuskan oleh dua platform, Perhimpunan Agung UMNO dan juga Majlis Kerja Tertinggi, barulah dia melanggar apa yang dikatakan tidak patuh arahan atau tidak mematuhi arahan dan taat parti. Jadi soalnya sekarang yang diperkatakan oleh orang ramai, iaitu Perhimpunan UMNO kata no DAP, tapi kamu langgar kehendak Perhimpunan Agung UMNO itu, kemudian kamu join dengan kerajaan parti yang ada no DAP, no UMNO itu ada di situ. Jadi yang ini tidak pula dikatakan sebagai pengkhianat, melanggar bukan sahaja perlembagaan UMNO, kod etika parti. Ini agak pelik, ini yang dipertikaikan oleh orang ramai. Bila macam contoh Isyamuddin, dia dibuang kerana menandatangani SD untuk menyokong Muhyiddin setelah pilihan raya. Tetapi Anwar menyokong Zahid Hamidi, Najib Razak dan 13 orang lagi, semuanya 15 orang menandatangani SD menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Waktu UMNO itu sendiri dalam sebahagian dalam kerajaan bersama Muhyiddin Yassin. Ini agak pelik lah, songsang lah. Ya. Tapi saya tidak nafikan bahawa ramai di antara kita yang berada di luar ini tidak faham sebenarnya sejauh mana sebenarnya perlembagaan UMNO ni dalam proses pembuangan ahli dan sebagainya. Datuk, boleh cerahkan sedikit kepada kami? Perlembagaan UMNO telah memberikan pemisahan identiti ataupun dua entiti yang berbeza. Lembaga disiplin berasingan dengan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tetapi lembaga disiplin terikat dengan arahan dan keputusan peraturan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi atau UMNO sendiri. Walaupun nampak macam kait-mengait tetapi terasing. Lembaga disiplin mestilah seorang yang bebas
daripada segala-galanya, termasuk tidak memegang jawatan dalam UMNO. Dan dia mesti bertindak menerima aduan, termasuk aduan daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Maknanya bukan saja ahli berhak untuk membuat aduan pada lembaga disiplin. Majlis Kerja Tertinggi pun jika nak bertindak terpaksa membawa kepada lembaga disiplin untuk ditindakkan. Jadi untuk keadilan sejagat, hak menuduh dan hak membela itu ada, maka lembaga disiplin akan bertindak di atas asas yang itu. Jadi soalnya sekarang, macam saya tidak pernah menerima satu surat pun sama ada didahulukan surat amaran. Berhormat saudara Abdul Zarin Muhammad Yassin selaku ahli UMNO, anda dilihat telah beberapa kali mengkritik kepimpinan UMNO dan data UMNO. Dengan ini pejabat Ketua Agung memberi amaran supaya perkara ini dihentikan. Jika tidak, akan diambil tindakan tertentu. Itu tak apalah. Saya langsung tidak ada benda tu. Dan pemecatan saya dibuat tidak berperlembagaan, iaitu dalam agenda lain-lain hal. Mengikut kenyataan berapa orang ahli Majlis Kerja Tinggi yang betul kawan saya. Dia kata macam mana hendak dibincangkan hal kau Zahrin. Kau dipecat dalam perkara lain-lain hal. Kalau dia kata ada agenda laporan lembaga disiplin. Pertama, Abdul Zarin Muhammad Yassin. Cadangan lembaga disiplin diambil tindakan pecat. Maka dibahaskan ada tak bersetuju, ada ke tidak bersetuju. Kalau tidak bersetuju, macam dulu zaman Najib, ada kes saya dibawa ke lembaga disiplin dan dibawa dalam majlis tertinggi, dibuka untuk dibahaskan. Hanya keputusannya ditolak oleh majlis tertinggi kerana itu pendapat dia, pandangan dia secara peribadi, bukan menggambarkan UMNO, kan? Jadi soalnya sekarang lembaga disiplin ni dah jadi macam have gun with travel lah. Siapa ada pistol boleh menembak apa yang dia suka. Ini tak sepatutnya berlaku lah. Jadi saya begitu juga kenyataan orang yang lebih kanan saya macam Norma, macam Syamuddin, macam Khairi. Mereka juga mengandungi nasib yang sama. Jadi itu tindakan ini lebih merupakan tindakan mengikut detektor presiden lah. Dan pangguk-pangguknya macam saya, tak ada seorang pun yang membantah. Tapi saya terimalah pandangan orang lain. Tapi yang baru ni pun ada bantahan dilakukan, tapi ditolak kerana presiden absolut, berkuasa penuh. Jadi ini mendedahkan presiden ini, UMNO ni digambarkan sebagai seorang yang zuhud dengan janggutnya, dengan memiliki sekolah hafiz, tetapi tindakannya tidak Islamik. Kalau tak nak ambil perlembagaan UMNO, tak nak panggil, tidak gunakan pendekatan Islam, kerana Tuhan dah tak bagi dayah ke, ambil pendekatan Melayu, panggil, tanya, bincang, marah ke dulu, barulah dia mikir. Tidak, ini sebut saja. Kemudian mana ada peraturan dalam perlembagaan UMNO, apabila orang minta dia dipecat, kamu katakan bahawa dia tidak dia tak mahu dipecat, dia tidak mahu dipecat, dia tak mahu digantung, dia nak dipecat. Oh baik, kalau nak dipecat, okey, saya pecat awak. Mana ada benda-benda macam ni. Macam mak bapak dia daripada Ponorogo bawa UMNO ni lah. Jadi ini yang saya nak kata tuan-tuan, para pendengar. Jadi kita tak boleh percaya orang yang janggut, pakai kopiah, setiap bulan puasa pergi umrah ni. Perangai dia dah dipenuhi dengan syaitan. Sebab kurang-kurangnya panggil. Kita ni berkawan. Berkawan. Syamuddin dengan Zahid berkawan. Khairi pun kena ingat bapa mentua Khairi yang bawa Zahid ni, Presiden UMNO ni jadi timbalan menteri, kemudian jadi menteri. Kenanglah jasa orang. Sikit banyak macam Dr. Mahathir, dia kenang jasa orang. Hussein Onn bagi dia timbalan, bagi dia bagi anak dia. Syamuddin jadi menteri, dia Tun Razak bawa dia jadi kerajaan balik. Dia bawa Najib sebagai menteri. Tapi jika ada silap, dia
balon balik. Tetapi soalnya dia mengenang budi. Jadi Mahathir agaknya lebih baik sikit daripada Presiden UMNO yang sekarang ni, langsung tak mengenang budi. Dia nak jadi apa kalau dia tak ada jawatan esok? Orang ada senara mara, ada anak beranak. Jadi pada saya rasa dia balik ke Yogyakarta, baliklah ke Jawa ke kampung dia Ponorogo ke, setelah dia tidak lagi berjawatan TPM, akan dimaki oleh orang. Macam anak saya kan. Saya ada 4 anak perempuan, ada 11 cucu. Dia tahu bapak dia dipecat dalam UMNO, memalukan bapak dia. Mereka pun berkata, esok dia akan cerita dengan dia. Jadi apa nak jadi ni? Jagalah kita punya masa depan untuk jangan dimaki hamun. Itu pandangan saya.